Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, untuk hari ini saya nak buat sedikit perkongsian berkaitan dengan design. Nanti di hujung kelas kita nanti kita akan bincang untuk perkara selanjutnya, iaitu perkara yang harus disediakan untuk pembentangan pada minggu hadapan. Jadi hari ini kita santai saja. Untuk sesi awal ni kita nak bincang sama-sama yang dikatakan dalam konteks reka bentuk. Okey, sempadan dengan ataupun bersesuaian dengan kita punya subjek, kreatif, inovasi, reka bentuk dan juga teknologi. So ni salah satu adalah design, dan dari segi assignment kita pun memang kita ada spesifik untuk membincangkan dari sudut design. Okey, ada beberapa gambar seperti sama macam kita punya sesi kelas sebelum ni, sebelum kita cuti raya hari tu. Okey, design ni bukan hanya design saja, kan? Design ni bila kita tengok design ni ada satu konsep yang ingin disampaikan. Satu keadaan ekonomik yang mana dia telah dengan reka bentuk ini telah mencapai satu era inovasi yang mana boleh mengurangkan kos dan penjimatan ruang. Dengan design yang ada tu menjadi structured dia lebih kukuh, lebih baik, menjimatkan dan sebagainya. Bukan hanya design tu sebab cantik je. Stylish, nampak cantik, nampak simple, nampak menawan, itu bukan. Jadi kalau saya tanya, kalau kita paparan sekarang ni, kalau gambar ibarat seperti kerusi dan meja, yang maksudnya design ini tidak terpisah. Satu design yang structured dia yang mana menghasilkan satu kerusi dan meja, kita katakan meja lah, kan? Desktop yang untuk kita melakukan aktiviti makan ke, nak study atau sebagainya. Bagaimana design ni bukan hanya sekadar nak tunjukkan bahawa boleh satukan kerusi dan meja. Yang kita nampak sekarang kerusi dan meja, jadi dari segi visual atau perspektif 3D contohnya, so dia memberi image yang lain dan memberi makna dan maksud yang lain. Jadi kalau you all punya produk, saya akan tanyalah design ni apa konsep dia? Apa konsep dia? Apa yang you nak ketengahkan? Kenapa konsep ini dipilih? Kenapa konsep ini bersesuaian dengan produk? Okey. Ini contohlah, bukanlah kata saya minta you all menghasilkan kerusi macam ni, tetapi saya nak bagi tahu bila dalam perbincangan dari segi design, bukan hanya kita melihat kepada oh ni kerusi dan meja, oh sempoi dia sekali. Bukan itu semata-mata. Tetapi ingin harus you all kena bentang juga konsep kenapa design dia begini. So apa kelebihannya ini? Mungkin kita nampak sekarang dalam satu keadaan yang secara direct menampak macam kursi meja, tapi kalau dialihkan dalam bentuk melintang atau menegak contohnya, atau terbalik 360 darjah, mungkin menjadi satu bentuk lain pula, kan? Okay, ini pun sama, kan? Kalau tanya saya kerusi meja, sebab kedua-duanya adalah kerusi dan meja, adalah yang paling penting adalah ergonomik. Ergonomik adalah struktur badan manusia, kan? Badan manusia supaya struktur kita duduk kat kerusi ni dia sangat support kepada pinggang dan tulang belakang kita lah. Jadi sebarang aktiviti dan pergerakan kita, kan, bila kita duduk kerusi ini sebagai satu sokongan. Bukan sebaliknya. Nampak cantik tapi akhirnya nanti sakit pinggang. Dia tak sesuai untuk support kita punya badan dan sebagainya. Okay, design sama. Nampak macam design nak tumbang je. Kan? Nampak macam material plastik ni kuat ke, kukuh ke, kenapa design macam ni. Jadi kita sebagai mencipta satu produk kena explain lah kenapa design jadi macam ni dan kenapa ergonomiknya. Kerusi ini berbanding kerusi-kerusi yang ada di pasaran sekarang. Okey, ini nampak macam kerusi juga, kan? Kalau kita tengok design dia, macam tadi design kita tengok dia ada 3 kaki tu. Macam kipas kat bawah ada 4. Okey, kalau sebelum tadi dia structured je, dia ada support belakang je. Ini tujuan ni saya kongsi bukan apa, nak tunjukkan walaupun dia 3 kerusi tapi dia punya support, dia punya visual dan dia punya practically dia berbeza. Dia macam ni. Ini dia support macam tulang part, ini dia satu saja.
Jadi kita kena tahu base dalam buat kerusi ni ada macam-macam jenis. Design ni apa? Contohnya mungkin ada inspirasi ataupun terinfluence daripada mana-mana design. Tak semestinya design kerusi atau design produk lain. Tetapi produk lain punya design tu kita nak ubah sesuai untuk jadikan sebagai design dalam konteks kat sini kerusi lah kan. Okay, ni macam ni lah kan. Ni mungkin gambaran prototype lah kan. Jadi nampak kat sini kalau kita tengok betul ke kerusi macam ni kan. Jadi kalau nampak macam mungkin dia nak tunjulkan bahawa design ni supaya orang tak yakin dengan design ini. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok dan kita terlihat dengan nyata, sebenarnya ini adalah satu bentuk lakaran 3D yang di mana orang yang melihat bahawa seperti okey ke tak okey ni kan. Lakaran maksudnya tunjukkan bahawa tidak menunjukkan stability, tetapi bila kita lihat dalam pelbagai perspektif, maksudnya dari kiri ke kanan, daripada atas dan ke bawah, oh sebenarnya base dia kuat, rangka dia kuat sebenarnya. Cuma disebabkan bila jadi grafik ataupun visual macam ni, kita merasakan sebagai ini mungkin perhiasan sajalah, bukan untuk digunakan untuk daily kan, orang guna dan sebagainya. Okey, kat sini mungkin saya pun tak jelas apa sebenarnya motif yang dia nak buat. Sekadar share untuk gambar. Jadi yang penting kalau you all kalau buat design kena interpretasi lah, kena explain lah apa maksud kenapa design dia begini kan. Okay, ni kita nampak seperti tempat duduk juga, tetapi ada berbeza sikit. Jadi kalau tengok apa fungsinya dekat bawah tu, and mungkin boleh dijadikan storage ke dan sebagainya, ataupun sebenarnya kerusi ni sebenarnya boleh lipat lagi, ataupun dia menjadi satu benda lain. Jadi tapi dalam konteks ni dia macam kerusi lah. Berapa besar saiz tak sure lah sebab gambaran ni cuma visualkan dalam konteks prototype saja. Kan? Tapi structure dia berbeza. Ini pun sama. Oh macam ni buat kerusi boleh kuat ke? Macam mana dia support kan? So kenapa dia buat macam tu? Kalau kerusi ni boleh goyang-goyang kan? Macam kerusi malas ke? Kan? Okey, ini pun sama kan? Saya saja nak tunjukkan kerusi supaya nak tunjukkan banyak perspektif. Okey, kerusi macam ni lah pula. Okey, ni kerusi ni kalau you all tengok structure dia quite balance. Jadi oh yang ni kalau kita tegak pun jadi lain ni. Jadi sebenarnya kerusi ini sebenarnya dia kerusi dan tetapi dia boleh visualkan dalam banyak keadaan. Maksudnya nak duduk flat macam ni boleh, mungkin ada rendah sikit ataupun sengit sikit ada. Jadi sebenarnya kerusi ini boleh menjadikan kedudukan ni bukan dia letak begini. Kalau nak terbalikkan pun jadi kerusi juga contohnya. Okey, yang ini adalah kalau kita tengok kat sini adalah mungkin isu dekat sini adalah ruang. Ruang. So kalau tengok ada dua color itu, hitam dan juga silver. Bingkai dia silver tapi seat warna putih. So sebenarnya dia jadikan macam kerusi lah. Kerusi tetapi dia ada satu kita panggil apa ya? Kita panggil adalah kan nak letak kat situ letak cawan kan. Letak minuan dia boleh jadi macam side table lah. Side table pada kerusi itu jadi multi purpose lah. Jadi kalau nak simpan dan sebagainya dia menyematkan ruang lah. Dengan kerusi tapi kita masih ada lagi ruang untuk letak botol air ke, buku ke ataupun apa-apa. Macam kita student kertas dan buku lah nak menyalin dan sebagainya. Okey, kerusi dia macam ni. Kalau tengok ni dia punya design dia berbeza. Jadi kita pun nak kena fikir apa konsep dia sebenarnya kerusi ni. Kita tak tahu mungkin kadang-kadang dengan ergonomik badan kita, okey, dengan kerusi begini dia sangat selesa untuk tidur. Dia ada kerusi untuk kita mengaji kan, kita ada kerusi untuk kita belajar. Kerusi mungkin kita tengok depan TV, kerusi mungkin sesuai untuk dining kan, untuk kita punya dinner table, kita makan-makan, ngobrol, sembang dengan kawan. Jadi ada yang mungkin kerusi ini didesain khusus tertentu untuk rehat ataupun untuk tidur dan sebagainya. Jadi design ni kita tengok macam unstable lah. Ini apa motif kerusi ni tak balance, tak seimbang. Jadi inilah tuntutan orang yang mereka bentuk satu produk, dia ada jawapan kenapa dia punya design macam ni kan. Okey, ni kerusi lain pula dalam bentuk macam ni, sama macam contoh nombor 1, dia tidak dipisahkan, hanya dalam pada satu item yang dilekuk-lekukkan untuk jadikan satu kaya dengan design. Malah dia mencapai hasrat dia lah. Kalau nak jadikan tempat duduk, mencapailah tempat duduk dia kan. Okey, ini pun sama. Kalau kita tengok kerusi ni, jadi tengok dengan paparan ada lampu kat sini. Dengan kalau tengok combination kayu, kemudian ada lampu, kemudian ada cushion kat sini. Jadi kalau orang yang mementingkan dari segi design,
mungkin merasakan kerusi ini adalah kerusi yang modern design, new design. Masa yang sama dia memang suka kerusi malas. Jadi orang kata what's next, kerusi malas tu mungkin ini adalah satu modern design untuk kerusi, ibarat macam kerusi malas tu. Kerusi malas tu kerusi rehat lah, bukan orang duduk kerusi jadi pemalas. Tetapi satu design untuk membolehkan impak kepada keselesaan tu tinggilah. Jadi kalau dia memang suka kerusi yang kita panggil kerusi malas tu, ini antara satu visual lain lah, satu design reka bentuk lain yang tak kalah fungsinya dengan kerusi malas, tetapi lebih berbeza, lebih macam mencapailah taste untuk zaman-zaman sekarang ni. Okey, ini pun sama kerusi. Kalau kita tengok kat sini mungkin kita boleh kata combination antara bahan kayu-kayu terpakai mungkin. Saya mengatakan mungkin, saya silap bukan kayu terpakai, kayu baru pun boleh. Tetapi nak terus mengekalkan identiti nilai art, nilai seni dia. Jadi ada nilai-nilai seni dia. Kadang-kadang orang seni dia ada maksud dia. Kan berapa banyak kalau tengok sepihan papan kayu kecil, kayu besar. Kan jadi kenapa dia ada yang menegak, ada yang melintang, ada yang triangle, ada yang saiz besar, ada saiz kecil. Jadi semua tu sebenarnya kalau orang art dia memang ada maksud dia. Jadi apa yang dia nak buat simbolik begini? Kenapa design dia nak buat macam ni? Kenapa dia nak buat kecil-kecil macam ni? Kenapa tak beli je ataupun ambil je struktur kayu yang besar, yang tebal, terus structurekan kerusi? Jadi kenapa dia nak buat design macam ni? Okey, ini pun sama. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita tengok kat sini macam kerusi ni macam ada design, ada 2 layer sebenarnya. Jadi tertanya juga kenapa design macam ni. Jadi mungkin orang yang design ni mungkin ada cerita dia sebenarnya. Okey, yang macam ni lah, seperti mana yang saya ceritakan sebelum ini. Seperti mana yang saya ceritakan sebelum ini adalah kalau budaya kat Malaysia ni letak air minuman ke, kan, buku ke bawah kerusi tu tak elok. Tak sesuai lah dengan culture dekat Malaysia ataupun culture dekat Asia Tenggara ni. Kita memang bukanlah kita kata kita apa, tapi buku kan. Jadi kita memang tak duduk atas buku, ataupun kita letak makanan kan, letak stok makanan bawah kerusi tu pun, lepas tu kita makan pun jadi kurang sesuai. Okey, ini kerusi ni menarik. Kalau tengok kerusi ni sebenarnya, kalau tengok kadang-kadang kita nak berbual dengan orang sebelah, kadang-kadang kita nak berbual dengan orang belakang. Dengan design kerusi ini sebenarnya dia agak fleksibel. Bila kita nak duduk, kita nak berbual dengan orang sebelah, orang belakang, tanpa mengganggu struktur tubuh ataupun sangat friendly dekat kita punya ergonomik. So dia design macam ni lah. Kalau tengok orang belakang tu lah, yang seorang duduk tu tak apa. Kalau kita tengok yang belakang tu, bagaimana 2 orang itu sedang berkomunikasi, tapi kedudukan kerusi tu lain. Tetapi dengan keadaan itu sangat selesa untuk kita diskusi dengan orang sebelah. Biasa kita tengok kerusi flat kan, jadi nak sembang orang sebelah ada satu cara lah, satu keadaannya lah. Tapi dengan adanya design macam ni, selain daripada nampak design modern, nampak architecture dia. Kalau you tampak yang tengah-tengah ni boleh sangkut something, boleh letak cawan dan sebagainya. Jadi konsep ni konsep tidak memakan ruang yang besar, dengan ada satu reka bentuk yang unik dan menarik, dan dia jadikan juga sumber praktikal. Bila kita ada lebih daripada seorang untuk kita berbicara atau berdiskusi, dia dilihat sangat praktikal. Okay, ada kerusi macam ni. Tak tahulah kerusi ni apa motif dia. Mungkin nak rasa macam orang sebelah tak nampak apa dia buat. Masing-masing nak jaga privacy contohnya. Jadi dengan ada kerusi yang tertutup macam ni, mungkin dia nak, mungkin ada lampu kat atas tu mungkin. Jadi nak ada privacy dan sebagainya. Mungkinlah tempat-tempat awam kan, contoh dekat library. Kadang-kadang kita nak santai, kita nak cari tempat duduk lain daripada selain daripada workstation kita, at least kita move kan, mungkin dekat tingkat atas ada tempat lebih santai. Jadi untuk sekadar baca buku-buku santai, jadi untuk memisahkan antara satu kerusi dengan kerusi tu, at least kita tutup sebahagian supaya untuk ada privacy. Tu contohlah, tapi dia boleh jadi macam-macam. Okey, ini kalau kita tengok masih lagi dalam rak kan, jadi macam design kat sini. Jadi nak simpan buku. Tapi kalau tanya saya, bukan sekadar cantik, tapi nak tanya juga kenapa design dia macam tu. Okey. Berapa banyak saja buku yang kita boleh letak, nampak cantik tapi mungkin tidak praktikal. Itu pandangan saya. Mungkin dia ada pandangan tertentu. Ni mungkin kalau terbalik kan, kalau kita
pusingkan balik jadi kerusi mungkin. Kalau tengok visual dia yang kat belakang tu gambaran kalau kita terbalikkan. Dia jadi design macam tu. Okey, ini design lain. Design lain nampak lebih, bukan nampak lebih lah, nampak kalau orang tengok sekali pandang macam yakin dengan tak yakin. Kan? Yakin dengan tak yakin. Okey. Jadi kerusi ni kalau kita tengok dia tidak ada support macam orang kata tulang kerusi ataupun orang kata tiang kepada support kerusi, tetapi dia design circle, cuma dia ada base kat bawah tu untuk jadi support. Jadi dengan design macam ni kadang-kadang menarik, ada setengah-setengah individu, lagi-lagi designer, kadang-kadang furniture designer lebih tepat furniture designer, kadang-kadang dia ada benda yang dia nak tunjukkan bahawa dengan mata kasar melihat jadi macam tak unstable kan. Tapi design ni juga praktikal untuk design pun dapat, nilai pun dapat, kepuasan pun dapat, keselesaan pun dapat. Itu maksud dia lah. Okay, next. Ni kerusi, saya tak tahu apa motif dia. Mungkin kenapa kerusi ni disengatkan separuh dia. Ni mungkin design lah, konsep lah, mungkin ada konsep dan sebagainya. Asalnya kursi ni boleh duduk 4 orang, cuma boleh duduk 2 orang je. Jadi apa yang disampaikan, kalau saya pun you nak buat sekadar macam ni, memang kalau saya tak nampak praktikal lah. Kalau saya memang saya tak gemar design-design macam ni lah. Sekadar nak tunjuk, kadang-kadang tak tahu apa yang you kejar, mungkin nak dapatkan satu uniqueness, tetapi masa yang sama uniqueness itu tidak berbaloi, tidak berbayar dengan nilai praktikal dia. Okay, ni kerusi juga, ni nampak dari segi penjimatan ruang. Okay. Macam-macam yang kita boleh fikirkan untuk dalam keadaan ni. Jadi kalau untuk kita berbincang, ada berapa kat situ? Ada 3, ada 6, ada 8 orang. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai kerusi. Itu pun kerusi tu kalau kita terbalikkan dia pun boleh jadi kerusi juga. Jadi jimat ruang lah. Jimat ruang. Jadi nampak ruang kita, kalau katakan workstation kita. Jadi luas workstation kita. Kadang-kadang bila kita nak duduk ni, kita letak bila kita perlu nak guna sahaja. Okey, ni kursi yang sekarang ni banyak lah. Design sekarang ni macam orang letak kita punya kerusi je. PC chair, orang kata gamers chair lah, macam-macam dah sekarang ni. So kadang-kadang kena tengok ergonomic support lah. Dengan material yang mungkin orang duduk lama 6-7 jam, tidak mudah berpeluh dan sebagainya. Dengan kita berhadapan dengan PC contohnya, jadi mereka bentuk satu kerusi yang sesuai untuk jadikan workstation lah. Okey, ini kerusi ni macam ada kelopak bunga. Jadi ada macam ada kelopak bunga ni. Kita pun tak pasti apa motif dia kelopak bunga, cuma mungkin kita nampak rupa dia boleh jadi bantal. Kalau kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lebih kurang 15. 15 kelopak tu sebenarnya tujuan dia untuk apa sebenarnya. Kalau kita nak duduk atas dia pun boleh, tapi mungkin kena keluarkan separuh lah. Jadi macam kurang selesa pula kita duduk atas tu kan. Jadi mungkin yang tu boleh ditarik keluar dan akhirnya boleh menjadikan sebagai bantal atau sebagainya. Okay. Ni kerusi lah, ni banyak lah ni. Simple yang cuma nak ambil design eco ikan paus. Ini mungkin kat sini mungkin nak nampakkan design menarik. Ini design ikan paus ni bukan hanya kepada kerusi kan. Kereta pun banyak ambil design ikan. So sebenarnya design eco paus ni banyak telah menjadi satu design kepada produk-produk. Bukan hanya kerusi berbantal ni, tetapi banyak juga produk-produk lain. Okey, ini meja. Nampak macam unik. Kalau proses dia ibarat macam ada satu papan yang panjang. Akhirnya macam mana nak jadi papannya. Jadi papan tu dia boleh fleksibel, dia boleh macam lekukkan dan sebagainya. Dia tidak fragile lah, dia tak pecah. Tetapi dia boleh jadi support juga. Menarik juga idea ni. Okey, yang ni sama juga kan. Jadi ni mungkin lebih pada design lah. Mungkin nak letak rak buku dan sebagainya. Jadi kita tengok saiz dia berbeza, kedudukan dia berbeza. Dengan orang yang mengasihkan design ni sangat kreatif. Jadi kita juga yang kalau nak gunakan produk kreativiti dia pun kita kena jadi kreatif. So macam mana design pun dapat, practically pun dapat. Okey, ni sekarang ni banyaklah sekarang orang blend antara glass tu kaca dengan wood, kayu. So bila combination antara kayu dan kaca tu kadang-kadang bila jadi produk siap dia nampak
sangat-sangat cantik. Okay, jadi kita faham kat sini belajar juga kadang-kadang combination tu tak perlu. Tetapi kadang-kadang dalam satu keadaan nak nampakkan dia lebih baik dan sesuai, combination tu sangat-sangat penting. Ini contoh juga, contoh gelas lain. Jadi kat bawah tu kita pun tak faham kenapa nampak macam serabut dekat bawah tu. Jadi tapi mungkin orang yang design mungkin ada maksud dia. Memang dia nak cari memang serabut macam ni. Tapi sebenarnya ada nilai ataupun penceritaan di sebalik design itu. Okay, ni pun sama kalau tengok kat sini mungkin nampak macam banyaknya dia punya berakar-akar, berurat-urat dia punya support meja ni, kaki dia. Tapi kat sini kalau kita tengok mungkin ada, ni lebih pada presentation punya table lah. Mungkin dia boleh letak lampu ke dan sebagainya supaya bila kita tengok table ni dia dalam satu keadaan yang menarik pada waktu malam lah kalau ada lampu. Jadi ataupun sebagainya. Jadi ada motif-motif yang ingin ataupun konsep-konsep tertentu dan kenapa akhirnya kerusi ni, sorry, meja ni dapat dihasilkan. Okey, ni design jugalah. Ni banyaklah design ni sekarang ni kan. Design blend atau mix kan. Jadi dengan design ni memang kalau tanya dari segi numbers permintaan mungkin dunia, mungkin design ni ramai disukai lah. Kan? Mungkin kecil, simple, ringan dan sebagainya. Okey, ni bersama juga pun dah banyak kan. Kita panggil coffee table lah. Jadi coffee table kadang-kadang kita boleh laras. Coffee table tu bawah dia tu boleh letak barang-barang kita lah. Album ke sebagainya kan. Okey, yang ni pun design sama, mungkin design mungkin tempat duduk couple ke dan sebagainya. Kalau kita tengok ada dua tu. Jadi sangat menarik dari segi design. Biasa orang keluarkan kursi satu tapi ini kursi dua. Macam-macam kita boleh buat lah. Kalau kat sini letak buku ke bawah, macam kita kurang sesuai, mungkin ada benda lain kita boleh letak. Jadi ini pun dari satu modern design juga. Okey. Ini kita panggil apa kita panggil? Rak TV kan. Jadi rak TV biasa klise sangat, standard. Saya kalau TV punya table ni macam tu je rupa je. Jadi antara new design atau visual lah untuk nampak macam color pun sangat penting. Color coklat dan orange tu dia timbul, color coklat tu nak fokuskan bahawa terdapat dua gabungan design sebenarnya. Okey, ni modern lah. Zaman sekarang ni semua modern kan. Jadi dapur pun sekarang ni orang dah hias dapur betul-betul lah. Kan. Dulu dapur tetap dapur lah. Sekarang ni macam-macam kan. Jadi ni modern design. Okey, yang ni pun sama kalau kita tengok ni meja study. Dia sekali je. Meja, cuma kursi dia lain lah. Meja tu disusun jadikan rak buku dan juga jadikan meja. Menarik design ni. Tapi itulah dia kena fleksi, stable dan juga praktikal. Okey, ini contoh kalau tengok kat sini dia macam sebelah tu kan. Dia jadi macam laci lah, backdrop. Macam-macam, banyak backdrop dia. Rupanya kalau dia lipat dia dapat bentuk satu design. Ini design untuk orang kata sinki dan sebagainya. Kalau kita tengok, ini yang kita nampak betul-betul dekat lah. Macam ni dah sekarang design. Dulu orang fikir nak duduk kursi. Jadi kalau orang tak confident nak duduk, tak duduk kursi tu, tak yakin kuat ke tak kuat ni. Ini sinki dan menarik jugalah. Combination antara black and white. Ini contoh juga menarik juga kan. Jadi kalau kata sebut sinki mesti ada putih macam ni lah kan. Mesti ada lubang dia, ada bulatan dia. Tapi ini tak ada masalah. Dia buat macam ni je. Air tu tak boleh mengalir. Nampak jadi macam ada satu design je. Dapat ada garis-garis lubang-lubang tu. Jadi air akan masuk ke dalam tu dan dalam tu mungkin ada satu lubang, jadi air tu terus mengalir ke lubang tu tanpa melimpah keluar lah. Ini contoh menarik punya design lah kan. Maksudnya buat kat dinding je kan. Ini contoh untuk design untuk orang kata untuk mandi punya tempat. Jadi support benda yang tu letak kayu kat situ. Ini contoh-contoh orang kata design yang penting lah. Ni sekadar apalah, ni bukan apalah, ni workstation ya, bukan kita nak cerita tu. Tapi kalau dah kita fikirlah nowadays workstation atas meja apa yang perlu ada, mungkin itu yang you all nak hasilkan produk. Ini contoh desktop, orang kata display, macam mana dia susun desktop dia. Jadi sekarang mungkin trend jadi orang nak ada desktop dia, nak ada support apa, macam-macam lah, nak tinggikan dan sebagainya. Ini contoh design lampu kan. Lampu ni bukan nak tunjuk lampu tapi dari segi design 3D dia. Jadi kalau orang sini kita tengok, dia kata macam mana kita mampu untuk menaratifkan visual itu supaya menjadi satu benda yang menarik. Ini biasalah ni kan support system ni. Okey, ini lampu untuk orang yang malam kan, tak nampak nak baca, jadi ada satu macam
scanner light lah. Jadi boleh nampak tulisan-tulisan yang kecil. Ini biasa bag lah kan. Design macam mana bag. Jadikan apa hoodie punya bag. Ini contoh design jam. Okay. Ini basikal kan. Combination. Ya betul, kadang-kadang kalau kita nak gunakan dari segi long term ataupun betul-betul memang nak gunakan cari makan lah basikal ni mungkin kurang sesuai lah. Tapi ramai juga orang yang minat dari segi design ni, basikal pun ada design sendiri. Okey, ataupun design macam ni. Ada yang design macam ni. Okey, ni lawa ni. Saya suka design macam ni. Simple je. Okey, ada design macam ni. Okey, basikal-basikal ni lah. Ni saya ada lampu dan sebagainya. Sekarang kalau tengok basikal, saya suka tengok structure basikal, design basikal. Kan? Ini cerita lain lah. Kereta-kereta macam ni kan. Alright, terima kasih. Jadi apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah sebagainya. Memang perah otak nak fikirkan tentang design yang menarik. Bukan hanya design tu menarik pada pandangan kita, tetapi menarik kepada orang yang akan membeli. Potential customer dan potential klien kita. Dan design juga mempengaruhi pemilihan. Decision produk atau decision pembelian itu bergantung kepada sejauh mana kita menerapkan elemen kreativiti, inovasi, reka bentuk dan teknologi boleh mempersuadkan individu atau potential customer ni untuk membeli produk dan perkhidmatan. Okey, jadi sedikit sebanyak perkongsian ini memang santai saja perkongsian ini untuk tunjukkan bahawa design merupakan satu komponen penting. Saya ingatkan lagi sekali, kalau untuk produk you nanti, sebab saya tahu you all kena prepare 20 langkah. Penting kan 20 langkah tu? Bagi saya memang saya anggap ni sangat penting. Final exam pun akan keluar soalan yang tu. Jadi bagaimana untuk menjelaskan 20 design tentang produk. Okey. Sebelum kita lanjutkan perkara agenda seterusnya, kita tak ramai kat sini, dalam grup ni ada 13 orang je. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan saya nak kongsikan kan. Okey, minggu ni hari ni saja. Jadi maksudnya hari Khamis ni tiada. Jadi saya minta semua orang dah bila nombor satu, saya minta semua kemaskinikan slide. Kan, kemaskinikan semua slide. So kita dah masuk dekat bahagian kreativiti, inovasi dan reka bentuk. Dan dari segi pecahan assignment kita dah sampai kat reka bentuk kan. Jadi pada minggu depan saya nak lihat satu pertama ini tanpa saya suruh buat je lah kan, update je lah slide dari semasa ke semasa. Tapi yang lebih utama adalah nak dapatkan 20 langkah tu. Jadi setiap kumpulan, tadi mungkin ada yang WhatsApp saya, mungkin dia nak present hari ni, bukan hari ni minggu depan. Jadi minta semua orang ready untuk buat pembentangan pada minggu depan untuk sejauh mana 20 langkah. Dan saya tahu 20 langkah tu tidak sempurna sebab kita masih lagi dalam proses. Mungkin ada orang yang dah 50%, ada yang dalam 30%, ada yang 20%. Jadi kita membayangkan, kalau belum jauh mana lagi, kita cuma membayangkan bagaimana penghasilan produk tu nampak simple tapi ada 20 langkah proses itu. Okey, alright. Jelas Jadi minggu depan, hari Isnin, get ready lah untuk pembentangan itu, untuk tunjukkan proses, 20 proses tu. Dan seperti mana yang saya nyatakan dalam kita punya guideline dia, bukan hanya ditulis dalam bentuk perkataan, tetapi dalam bentuk visual pun sangat digalakkan. Okey, ada soalan nak tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Doktor, saya nak tanya pasal step. Macam kami buat cleaning sweeper ada pelbagai gender, ada lelaki, perempuan dan juga kanak-kanak. So untuk step kami tu, kami ada buat macam asing-asing. Maksud asing tu macam step untuk you punya produk apa? Ulang ni saya tak apa jelas tadi. Cleaning sweeper. Okey, kalau tanya saya, go through one segmentation je. Satu segmentation je cukup. You nak fokuskan perempuan dewasa ke, nak fokus pada kanak-kanak ke, pada satu? Fokus pada satu je. Untuk orang kata kalau untuk next tu kita akan untuk in future untuk apa? Untuk gender yang lain pula lah. Contohlah yang you rasa yang paling ramai yang akan guna siapa? Perempuan. That fokus yang tu je. Kiranya untuk perempuan kena fikir kan. Okeylah, perempuan ada yang berbadan kecil, ada yang berbadan besar, ada yang pregnant kan. Jadi fokus tu je, fokus satu saja.
kiranya untuk perempuan and then di scan 20 step lah doktor macam tu. Yep. Okey, baik doktor. Itu saja. Terima kasih. Sama. Okey, saya faham kita nak menghasilkan dari semua orang kan. Tapi untuk kita punya projek ni fokus pada satu. Nanti dekat report kita nanti recommendation in future slipper ni pun akan dikeluarkan design khusus untuk kanak-kanak, untuk lelaki dan sebagainya. Jadi mungkin kalau kat sini kalau tanya saya, kalau fikirkan perempuan pun skop dia besar, perempuan dewasa. Yalah, ada warga emas, ada yang perempuan yang kata-kata pregnant, kan, ada yang perempuan yang berbadan besar, ada yang berbadan kecil dan sebagainya, ada yang tinggi dan sebagainya. Jadi itu pun dah kompleks dah. Jadi fokus satu saja. Jadi kenapa dia penting dari segi saiz. Jadi slipper ni saiz kan. Jadi slipper dekat dapur ni tak boleh terlalu besar, tak boleh terlalu kecil. Dia betul-betul kena ngam dan dia nak dapatkan kesesuaian tu sangat-sangat penting juga. Okey, grup lain ada nak tanya? Okey, kalau tak ada apa-apa kita akhiri saja sampai kat sini. Seperti mana yang kita maklumkan bahawa kelas kita ni lebih pada project base. Jadi kita tunggu, saya bagi ruang yang masa yang lama. Kita itu cuti raya kan. Saya tahu cuti raya itu memang tak sentuh pun. Jadi boleh prepare balik 20 langkah tu dan kita akan jumpa balik pada minggu hadapan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.